Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live bersama dengan anda semua di Facebook page Nizam Malik. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan jemput join sesi live saya pada tengah hari ini. Saya rasa jarang saya live pada pukul 12.30 tengah hari macam ni, lebih kurang. Sekarang lebih kurang pukul 12.20 tengah hari lah. Okey, jadi sesi live pada tengah hari ni saya nak share dengan anda tentang 5 ilmu power yang saya belajar daripada mentor saham saya, Zam Saham, Zam Burger. Okay, right. So just nak share dengan anda, semalam sepanjang hari saya meluangkan masa untuk berada dalam kelas online saham yang dikendalikan oleh mentor saham saya, iaitu Zam Saham. Okay, dan banyak perkara dan juga ilmu baru yang saya belajar dalam sesi tersebut. Okay, dan insyaAllah saya nak share dengan anda semua, khususnya kepada student-student saya dalam program Warren Secret Saham Mastery, dalam Premier Saham Mastery, Kickstart Saham Mastery. Di mana sahaja anda berada, alright, anda boleh tune in dan follow perkongsian saya pada sesi live pada hari ini. Okay, so sebelum tu saya nak minta anda respon dulu. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okay? Okay, right. Cuba komen dulu dekat ruangan komen. Dan bantu saya klik button share. Okay, right. Reni Suraya, nampak coach dalam kelas tu. Hihi, betul. Okay, right. So sepanjang hari lah saya join kelas bersama dengan Zam Saham. Okay, right. Tini Safri, jelas tuan, dah lama tak nampak Tini Safri. Yahya Ayub is watching. Hafiz Fiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti Nur Aziz. Okay, alright. So kita punya live pada tengah hari ni agak panjang sebab saya nak kongsikan 5 perkara 5 ilmu yang power yang saya belajar bersama dengan Zam Saham semalam. Alright, jadi saya nak expect anda untuk stay dalam sesi live ni dari awal sampai habis. So kalau anda ada buat kerja apa-apa ke, tengah mencangkul ke, tengah bercucuk tanam ke, berhenti sekejap, tengah masak ke, berhenti sekejap, fokus dulu. Okay, untuk tonton sesi live ni dari awal sampai habis. Sebab apa yang saya kongsikan ini adalah satu bentuk perkongsian yang eksklusif. Okay, dan saya akan hanya cakap secara live sahaja. Okay, lepas habis live ni, saya akan delete video ni. Sebab apa yang saya kongsikan ni adalah eksklusif daripada apa yang saya belajar daripada Zam Saham. Okay, dan kenapa saya buat sesi live pada tengah hari ni? Sebab saya adalah orang yang jenis, kalau saya pergi belajar dalam mana-mana training, seminar, coaching dan sebagainya, okay, saya akan implement knowledge yang saya belajar tu dalam masa 24 jam. Okay, right? Okay, dalam masa 24 jam. Okay, itu saya punya cara belajar. Okay, kalau saya tak implement dalam masa 24 jam, saya percaya yang ilmu tersebut akan hilang. Pergi ke mana-mana lah. Okay, jadi that's why saya akan saya punya cara adalah saya akan implement dalam masa 24 jam. Sekejap sengit tak kita punya kamera ni? Saya harap tak sengit lah okay, alright. So macam sengit sikit lah. Sekejap saya adjust sikit. Okay ke okay? Saya tak nampak lah anda respon. Jelas ke jelas? Komen sikit jelas dekat ruangan komen di bawah kalau jelas. Alright, dan bantu saya klik button share. Okay, bantu saya klik button share. Okay, sebab lepas ni saya akan delete video ni sebaik sahaja selesai. Okay, alright. So that's why, because of saya kalau saya masuk kelas mana-mana, saya akan catat nota. Okay, so dalam buku saya ni saya akan menulis, saya akan melukis. Okay, right. So ni point-point yang saya sempat jot down lah, okay, sepanjang sesi semalam. Alright, dan just nak share dengan anda, sesi belajar bersama dengan Zam Saham ni, saya rasa saya dah attend sebanyak 4 kali. So pada tahun 2014, okay, saya attend kelas saham saya yang pertama. Tetapi sebelum kelas tersebut, saya dah attend 2 kali intro kelas dia. Okay, 2 kali intro kelas.
Dan kelas advance Gegar Saham Syariah saya attend sekali. Alright, kemudian lepas tu saya attend lagi satu kali kot, kelas FCPO. Alright, kemudian pada tahun lepas saya attend sebenarnya 2 kali. 2 kali kelas saham bersama dengan Zam Saham. Right, dan kali ni adalah sekali lagi, semalam adalah kali yang keempat lah kalau kelas advance ataupun kelas saham bersama dengan Zam Saham. Okay, alright, so saya Alhamdulillah saya dapat luangkan masa semalam untuk belajar. Alright, dan saya percaya kenapa saya belajar dengan Zam Saham, sebab yang pertama adalah beliau adalah orang yang betul-betul trader saham dan juga pelabur saham yang memang ada result. Okay, so macam saya katakan, bila kita nak pilih guru untuk belajar, kita mesti belajar dengan orang yang memang dia buat benda tu dan dia ada result. Dia ada result. Jadi bila ada result, dia bukan cakap based on teori sahaja. So that's very important. Okay, pada saya lah, bila saya pilih seorang guru lah. Okay, yang kedua adalah dia dah terbukti train ramai orang untuk belajar saham. So dia ada buat kelas, okay, dan dia ada buat training saham juga. Jadi itu adalah salah satu kriteria yang menunjukkan dia boleh train orang lain untuk berjaya dalam saham. Sama ada orang faham ataupun tidak, itu soal kedua. Tetapi dia ada track record untuk share tentang knowledge dia tentang pelaburan saham. Jadi itulah sebab kenapa saya memilih Zam Saham sebagai mentor saham saya. Alright, dan Alhamdulillah sejak saya belajar dengan Zam Saham, okay, saya sentiasa dapat produce keuntungan dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Menunjukkan apa yang saya belajar tu proven menghasilkan result. Okay, dan bezanya sama ada kita implement ataupun tidak ilmu yang kita pelajari. Okay, alright, so dalam sesi live pada tengah hari ni, eksklusifnya saya akan kongsikan kepada anda apa yang saya belajar. Okay, of course belajar banyak, tetapi 5 poin yang terbaik yang saya nak share dengan anda sebagai learning point saya. Okay, dan bila saya share apa yang saya belajar, sebenarnya saya lebih faham apa yang saya belajar. Okay, sebab tu saya buat sharing saya pada tengah hari ni. Okay, alright, Reni Suraya, boleh tak coach share apa perbezaan kelas hari ni dan sebelum-sebelum ni? Apa yang coach rasa dalam setiap kelas? Okay, alright. So setiap kelas bersama dengan Zam Saham ni berbeza. Sebab Zam Saham walaupun dia ada modul dia belajar saham, ada silibus dia, tetapi bila dia bercakap sendiri, dia akan datangnya pengalaman. Dia sebenarnya macam ni tau. Bila kita nak belajar daripada seseorang, kita kena allow dia bercakap. Bercakap tak berhenti. Sebab bila dia start bercakap, dia akan keluar poin-poin daripada segi pengalaman dia. Itu yang mahal sebenarnya. Okay, kalau kita nak belajar silibus, kita boleh belajar silibus. Okay, no problem. Tetapi yang mahal bagi saya adalah pengalaman. Okay, sebab tu Zam Saham, okay, pengalaman dia 20 tahun, lebih 20 tahun dalam saham, dan saya baru 8 tahun. Okay, kalau saya nak speed up saya punya result dalam saham, nak making millions dalam saham, okay, apa yang saya kena buat adalah saya kena buka kepala Zam Saham, okay, ambil sedikit knowledge daripada otak dia, kemudian saya buka kepala saya ni dan saya masukkan knowledge tu ke dalam otak saya tutup balik. Saya tutup balik kepala Zam Saham. Okay, itu cara paling cepat untuk kita dapat knowledge, okay, which is kita nak belajar daripada orang yang dah berjaya. Okay, kalau orang yang dah berjaya, dia sudi untuk share pengalaman dia, walaupun kena bayar, maka kita mestilah take the challenge untuk belajar daripada orang. Bukan challenge, ambil kesempatan, ambil peluang untuk belajar daripada orang yang dah berjaya ni. Okay, that's my say lah tentang belajar daripada orang yang dah berjaya. Alright, Liana Hashim, excited betul saya hari ni. Jarang-jarang saya dapat follow live coach. Biasa dengar yang recording je. Okay, right. So, pastikan anda klik button share. Okay, syarat saya untuk anda dapatkan ilmu apa yang saya kongsikan ni, anda kena bayar yuran. Yuran yang saya tetapkan adalah klik button share. Share dulu ke wall Facebook anda dan share ke 5 group yang anda join. Anda boleh klik link, okay, share link, dan juga share dekat WhatsApp group anda yang mana-mana anda join. Boleh juga, okay? Alright. Biskut jagung, tuan nak tanya kalau set cut loss kena set limit ke? Set limit macam mana tu? Okay, tanya anda punya remiser ataupun dealer, dia boleh jawab soalan tu ya. Alright. Bintang biji cik. Terbaik Tuan Nizam, bukan kaling-kaling okay, right. Mona Marfuzah, dah bayar yuran. Okay, right. Dan share. Siapa yang nak makan tengah hari, tunggu lepas ni baru makan tengah hari, kita belajar dulu.
Alright, Ijaz Aizija nak buka kepala coach. Saya pun nak ambil sikit ilmu letak kat kepala saya. Betul tu. Siapa lagi ni? Saya tak nampak nama lah. Ikram Salah, Nizam Malik, Otai Saham pun masih berguru dan dengan guru yang lain. Of course, belajar tak berhenti. Saya tak berhenti belajar. Okay, saya sentiasa upgrade my knowledge. Alright, dan saya nak berjaya dan lebih berjaya lagi. That's why kita spend for knowledge, okay? Alright. Sebab ada orang dia tak nak spend for knowledge. Bagi saya rugi. Sebab anda akan melambatkan proses kejayaan anda. Okay, dengan invest for knowledge, okay, kita akan dapat return yang berkali ganda lagi. Okay, so that's the way. Okay, so saya tak nak buang masa lagi. Okay, jadi saya nak start sharing. Kalau anda dah ready, komen ready dekat ruangan komen di bawah. Cepat. Komen ready. Dah ready ke belum ni? Okay, right. Komen ready dulu. Saya perlukan respon daripada anda. Hai Ira, Akira, Syakira. Okay, right. Siapa tadi? Raup Singkel. Raup Singkel tak sempat nak berguru dengan abang seorang ni. Okay, right. Liana Hashim, ready. Okay, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dan komen ready. Okay, right. So, nombor 1. Okay, apa yang saya kongsikan kepada anda pada sesi ni, nampak simple tetapi very powerful kalau anda betul-betul teliti dan of course saya pilih yang 5 poin yang terbaik saya lah. Okey, nombor 1, apa yang saya belajar daripada Zam Saham semalam, okey, adalah, okey, tulis nota kalau perlu. Nombor 1, Zam Saham ni dia jenis orang yang tak serik melabur saham dan disebut kalau walaupun rugi RM100,000 sekalipun dia tetap akan melabur saham. Okay. Alright, point dia yang pertama yang saya kongsikan Ingat, dengar betul-betul saya sebut Zam Saham adalah orang yang tak serik melabur saham. Walau rugi RM100,000 sekalipun, dia akan tetap melabur saham. Apa makna kat situ? Okay, so kalau kita tengok orang yang berjaya buat millions, making profit yang konsisten, buat profit over profit dan boleh beli dengan jutaan unit saham, sebut macam tu. Apa yang kita buat sebagai seorang pelabur dan trader saham yang masih dikira newbie, masih lagi belajar, okay, adakah kita nak ikut jejak langkah yang sama ataupun kita nak buat cara kita? Okay, kalau saya boleh share dengan anda, kebanyakan student-student saya dalam Warren Secret Saham Mastery, okay, ada yang student-student saya yang dalam Telegram group, saya membaca komen-komen anda. Ada yang kalau rugi 5 angka, okay, kalau rugi 5 angka dah serik, dah give up, dah sedih, dah menangis bucu katil. Okay, dah rasa putus asa. Betul, Syed Idrus Al-Sagoff dah rasa putus asa. Okay, tapi orang yang berjaya buat profit jutaan ringgit, dia kata kalau dia rugi RM100,000 pun dia tetap akan buat pelaburan saham ni. Apa maknanya? Ada beza tak orang yang berjaya dengan orang yang biasa-biasa? Of course ada beza. Jadi bila ayat keluar daripada Zam Saham, saya dengar dan saya pick up benda tu. So, kalau kita nak berjaya, kita kena ada sikap ataupun mindset yang sama. Kalau rugi besar pun tak ada hal dalam saham ni. Kita akan tetap teruskan perjalanan sebab dengan kerugian tersebut kita akan belajar lebih banyak lagi tentang saham ni. Kita akan lebih faham lagi macam mana nak handle diri kita dalam saham dan macam mana nak lebih berjaya makin profit. Okay, so kalau rugi, Zam Saham rugi jutaan ringgit dalam saham dulu, okay, dah recover, alright, dan dia share dekat dalam kelas online saham tu, okay, dengan saham boleh beli kereta, boleh kereta Audi, boleh beli kereta boleh beli rumah banglo. Okay, itu adalah result real yang kita dengar daripada orang yang berjaya dalam saham. Dan dia kata kalau rugi RM100,000 pun dia akan terus lakukannya. Saya tengok masalah ramai orang dalam saham, bila rugi sikit, baru rugi RM50, dah menangis kat bucu katil. Apa tu? Okay, ada yang rugi 4 angka, ada yang rugi 5 angka, ada yang rugi sampai 70%, 80%, dah marah-marah seluruh alam. Apakah itu? Okay, tetapi orang yang real buat profit dalam saham, saya belajar daripada dia adalah, okay, orang yang berjaya dalam saham, kalau rugi pun dia tetap akan buat. Okay, dan tak ada apa-apa. Okay, rugi dan untung bersilih ganti dalam saham. Okay, kalau untung 6 angka, boleh profit 7 angka. So, ada apa hal dengan saham? Okay, so itu adalah benda yang saya rasa sangat mahal yang saya pelajari dalam
sesi bersama dengan Zam Saham. Benda ni yang saya kata bukannya ilmu fundamental dan ilmu technical analysis, tetapi pengalaman dia yang mahal. Pengalaman dia yang dia kongsikan secara tak sedar. Kadang-kadang bercakap ni tak sedar, dia kongsikan apa yang dia fikir tentang pelaburan saham. Dan itulah yang saya rasa membantu kita kalau kita juga nak berjaya dalam saham. Kita kena ada mindset seperti winner, seperti champion dalam dunia saham ni. Okay, so itulah point saya yang pertama. Adakah anda belajar sesuatu? Okay, tahun lepas saya buat profit 19,000 tapi net loss 2,000. Alhamdulillah, banyak benda saya belajar. Alright, that's the way. Okay. Ada orang rugi RM17,000 dah marah sana sini. Apa marah-marah? Okay. Orang lain ada buat profit lebih banyak lagi, rugi lagi banyak lagi. So tak ada hal pun. So point saya yang pertama, kalau anda pick up, yang pertama, cuba komen faham dekat ruangan komen. Cepat, saya perlukan respon anda. Boleh semua? Okay, alright. Macam tak ada orang je ni. Macam saya cakap sorang-sorang je. Semua ada tak ni? Cuba respon dulu dekat ruangan komen. Rosman Haji Sahak ada, faham. Nasir Haris is watching. Reni Suraya, faham coach. Liana Hashim, okay, right. Ayati, faham. Zainal Sahari, okay, is watching. Okay, terima kasih yang klik like dan juga klik button share. Okay, alright. So itu point saya yang pertama. Okay, saya rasa sangat-sangat powerful. Okay, dan saya dapat rahsia orang yang berjaya dalam saham ni. Okay, yang kedua. Okay, siapa yang nak terus, saya teruskan yang kedua. Klik button share lagi. Okay, jangan berhenti klik button share. Klik button share, klik button share. Kita nak ramai lagi yang mendapat manfaat perkongsian saya dalam sesi live pada tengah hari ni. Okay, alright, nombor 2 Okay, nombor 2. Nombor 2, okay, train otak untuk yakin ketika orang tak yakin. Okay, alright. Ini juga benda powerful yang saya belajar dalam sesi semalam. Okay, di mana kita kena belajar ataupun latih diri otak kita. Bukan latih diri, latih otak ni. Otak ni yang kita kena train untuk yakin ketika orang tidak yakin. So dalam pasaran saham, kalau nak berjaya, kita kena yakin ketika semua orang tak yakin. Itu baru berjaya. Masalah ramai orang adalah kita semua kebanyakannya, bila semua orang yakin tentang pasaran saham, baru kita yakin, baru kita bersemangat, baru kita confident. That's the problem. Okay, itu masalah ramai orang dalam saham adalah yakin ikut-ikut orang lain. Betul tak? Okay, alright. So apa yang kita nak buat kalau kita nak berjaya dalam pelaburan saham, okay, adalah kita kena latih diri kita, train otak kita untuk yakin ketika orang tak yakin. Okay, contoh ketika orang yakin pada tahun lepas, pada bulan Julai, pada bulan September, ketika waktu tu semua orang yakin dengan pasaran saham. Okay, semua orang nak buka akaun CDS. Ingat tak, masa tu siapa nak buka akaun CDS kena tunggu masa sampai 3-4 bulan. Sebab terlalu ramai sangat orang nak buka akaun CDS. Betul? Waktu tu semua orang suka tentang saham, semua orang suka melabur saham. Pada waktu tu kalau kita masuk dalam pasaran saham, itu adalah waktu ketika puncak, semua orang suka tentang pelaburan saham. Sampai property coach pun cakap pelaburan saham bagus. Property coach, bertahun-tahun saya dengar property coach cakap saham tak bagus. Saham ni bahaya, saham ni berisiko, saham ni merosakkan jantung, menyakitkan jantung. Okay, tak pernah setuju tentang pelaburan saham. Tiba-tiba pada tahun lepas, bulan 9, bulan 10, saya nampak ada property coach cakap nak buat profit dalam saham ni senang-senang je boleh dapat 200%. Pada waktu tu kalau kita dengar macam tu, hati-hati. Sebab semua orang dah suka tentang saham. Pada waktu tu saham berada dekat puncak. Okay, jadi siapa-siapa yang masuk pada waktu-waktu macam tu, okay, pada awal tahun 2021 ketika pasaran saham berada di puncak, apa yang terjadi sampai sekarang pasaran saham bearish. Itulah yang menyebabkan ramai orang tersangkut dalam pasaran saham. Okay, sebab berada dekat puncak, confident ketika semua orang confident. Yang betul apa? Kena yakin ketika semua orang tidak yakin. So seperti sekarang, ramai orang yakin ke tak yakin dengan pasaran saham? Ramai orang semua dah kutuk pasaran saham, ramai orang dah marah tentang pasaran saham. Itulah masanya untuk kita masuk belajar tentang pasaran saham ni, untuk
beli ketika pasaran saham berada di paras yang rendah, untuk berada pada harga-harga yang murah sebelum harga saham tersebut naik semula. This is crazy. This is mind blowing tentang ilmu saham. Sebab ilmu saham bukan soal fundamental technical analysis. It's about understanding tentang market movement. Okay, tentang pasaran saham. Ketika terlalu ramai orang yakin, ketika itu pasaran saham akan jatuh. 2 bulan, 3 bulan akan datang, lepas tu pasaran saham akan jatuh. Okay, kita pelik kenapa jadi macam tu. Sebab that's pelaburan. Itulah dunia pelaburan. Okay, kita mesti masuk melabur ketika waktu semua orang tak suka tentang pelaburan. Semua orang kata ekonomi nak gawat. Semua orang kata dunia nak kiamat. Semua waktu macam tu adalah waktu terbaik untuk kita masuk melabur. Sebab waktu tu pasaran berada pada yang rendah. Dan kita kena latih otak kita untuk yakin ketika semua orang tak yakin. Semua orang takut, semua orang marah. Dalam grup, semua orang kutuk-kutuk sifu-sifu saham. Semua orang kutuk, kenapa beli saham, rugi besar. Waktu tu kita cuba mencari peluang dalam pasaran saham. That's the way. Okay. So, adakah anda belajar sesuatu daripada sesi saya ni? Saya baru share 2 point. Adakah anda nak belajar lagi? Okay, right? Siti Nur Aziz, ramai orang tercedok di puncak puaka. Tu sekarang orang kata saham bearish, kita kaji dan beli. That's the way. Sepatutnya lah. Tapi masa sekarang, kita jadi apa? Kita tak yakin, kita takut, kita risau. That's the problem. Okay, that's the problem yang orang hadapi dalam pasaran saham. Okay, dan kalau tak ada orang seperti Zam Saham yang share experience dia, so apa akan terjadi kepada orang-orang yang baru dalam saham? Akan terus tetap buat kesilapan yang sama. Akan terus tetap akan terperangkap dalam pasaran saham. Akan terperangkap dalam bearish dan bullish trap dalam pasaran saham. Okay, so ini benda yang kita nak belajar. Okay, dan insyaAllah kalau anda teruskan belajar lagi, anda akan faham tentang peluang dalam dunia pelaburan. Okay, yang penting kita persiapkan diri kita. Jangan terikut-ikut dengan sentimen di luar. Jangan terikut-ikut dengan ketakutan. Jangan terikut-ikut dengan kerisauan. Fokus kepada perancangan kita. Fokus mempersiapkan diri kita, okay, dalam pasaran saham untuk melakukan pelaburan. That's the way. That's benda yang sepatutnya kita buat. Okay, bukannya sibuk pasal benda-benda yang kita tidak boleh kawal di luar sana. Faham tak ni? Okay, bersemangat sikit saya pada hari ni sebab ramai yang menonton ni. Bila ramai menonton, jadi saya semangat sikit. So, bantu saya klik button share. Boleh tak kita capai 300 views tengah hari ni? Boleh tak? Makan tengah hari tu nantilah. Belajar dulu saham, boleh? Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Okay, alright. So, point yang kedua, saya ulang balik semula. Kita kena latih otak kita untuk yakin ketika orang tak yakin. Okay, so kalau anda boleh buat benda ni, okay, maka anda akan nampak bagaimana anda akan boleh berjaya dalam pasaran saham. Okay, jangan ikut-ikut orang lain. Okay, orang-orang lain yang ikut emosi dalam pelaburan saham, yang ikut hati, melabur saham ikut rasa. Ini semua tak boleh ikut. Okay, sebab itulah mereka sengsara ataupun stres dalam pasaran saham. Tapi kalau kita faham pelaburan tu macam mana, kita akan seronok. Sebab kita faham apa yang kita buat dan kita boleh untung, okay, dalam pelaburan saham ni. Okay, dan kalau ada rugi sebelum ni tak apa. Benda yang dah lepas kita dah tak payah nak risaukan sangat. Sekarang ni kita nak looking forward. Masalah ramai orang adalah melihat ke belakang terlalu banyak. Kan lebih baik kita fokus apa yang kita nak buat mendatang, apa yang kita nak buat seterusnya. Okay, so itulah benda yang saya ingin kongsikan. Okay, alright, boleh saya teruskan? Laju sikit lah sebab ada 5 point semua ni. Okay, alright, so yang ketiga. Okay, yang ketiga yang saya rasa ramai orang dah tahu, tetapi saya rasa perlu saya ulang juga dekat sini lah. Okay, nombor 3, bagaimana nak berjaya? Okay, jawapannya kena ada banyak cabaran dan dugaan. Cuba tulis sikit dekat ruangan komen. Bagaimana nak berjaya? Jawapannya kena ada banyak cabaran dan dugaan. Inilah resmi kejayaan, inilah realiti kejayaan. Tak ada kejayaan datang bergolek. Kalau nak berjaya, anda kena bersedia untuk susah terlebih dahulu. Okay, kena ada cabaran, dugaan dalam apa yang anda nak buat. So, kalau anda nak buat sesuatu, anda rasa susah, anda rasa cabaran, ada dugaan, baguslah, maksudnya anda tengah buat benda betul lah tu. Maksudnya anda sedang explore benda baru yang anda tak pernah buat sebelum ni.
Okay, so kalau anda nak berjaya, expect cabaran, expect dugaan. Sebab tu dalam surah Al-Insyirah ada disebut, okay, selepas susah ada senang. Selepas susah ada senang, 2 kali diulangkan. Maksudnya memang formula tu kalau nak berjaya, nak senang, kena susah dulu. Jadi kalau kita menghadapi kesusahan, tak apalah, sebab susah tu dia punya seterusnya ada senang. Lepas susah ada senang. Jadi jangan give up sebab ada kesusahan. Okay, jangan give up sebab ada rugi. Bila rugi, kita belajar. Bila rugi, kita fahamkan apa yang berlaku dan kita improve dalam trade kita yang seterusnya. Itu je benda kita patut buat. Tapi bila masalah ramai orang, bila dia ada cabaran, dugaan, tak cukup duit dan sebagainya, dia give up. Dia tak nak teruskan. Dia berhenti. Adakah anda orang seperti itu? Adakah anda orang yang kalau ada cabaran sikit, dugaan sikit, anda terus give up? Anda terus tidur? Anda terus terlantar? Ataupun anda akan bangkit, bangun, buat balik semula, buat lagi dengan lebih baik? Itulah yang akan membezakan anda berjaya ataupun kurang berjaya. Itulah yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang kurang berjaya di luar sana. Okay, sebab tu juga kenapa ada orang berjaya, kenapa ada orang tak berjaya atau kurang berjaya. Sebabnya bezanya dari segi penerimaan tentang cabaran dan dugaan. So kalau kita ada cabaran dan dugaan, teruskan perjalanan kita. Hadapi cabaran dan dugaan. Sabar, tabah dalam proses tersebut sehinggalah kita berjumpa dengan kejayaan. Dan pada waktu tu, bila kita berjaya, segala kejayaan tersebut akan menjadi sesuatu perkara yang manis dalam kehidupan kita sebab ia datang selepas kita menghadapi kesusahan. Semua kejayaan akan jadi susah. Okay, dan nanti bila dah berjaya nanti, kalau ada orang interview macam mana anda berjaya, ceritakan pengalaman anda, barulah ada cerita, barulah anda boleh kongsikan. Kalau anda cakap saya berjaya semua tak ada masalah, semuanya okey je, bosan betul. Okay, kalau ada cerita dulu saya susah, dulu saya tak ada duit, dulu saya kais pagi makan pagi, dulu saya ada hutang banyak, barulah ada cerita, barulah seronok nak dengar awak cakap. Kan, betul tak? Jadi apa yang saya nak sampaikan kepada anda, poin saya yang ketiga yang saya belajar daripada Zam Saham, okay, kena hadapi kesusahan dalam hidup. Expect to face difficulties. Okay, dan it's okay to face difficulties. It's okay. Orang yang berjaya semuanya menghadapi kesusahan, semuanya menghadapi kesakitan, semua menghadapi penghinaan mungkin, menghadapi kesulitan, okay, menghadapi jalan buntu. Semua ni adalah perkara-perkara yang boleh berlaku dalam hidup kita, okay, dan orang yang berjaya melalui kehidupan tu dengan baik. Okay, alright. Ustaz Alien Aminin, kena hadapi kesusahan dalam hidup. Betul tu. Apa sahaja, siapa pun kita, tak kisahlah orang terkenal ke, orang tak terkenal ke, orang lelaki ke, perempuan ke, muda ke, tua ke, tak kisah, kita semua akan berdepan dengan situasi-situasi dalam hidup kita. Yang penting kita akan teruskan perjalanan kita. Okey? Boleh? Okey, so saya dah kongsikan 3 dah kepada anda. Cukup ke cukup? Cuba komen sikit dekat ruangan komen. Okey, right? Saya tengok macam tak ramai orang yang nak belajar lah. Saya rasa cukup lah 3 Saya ada 2 point lagi. Okay, 2 point ni yang cukup power lah. Tapi nampaknya macam tak ramai yang minat lah. Macam makin kurang lah views. So dah cukup Boleh cukup? Kalau tak cukup, kena bantu klik button share, supaya yang keluar tu boleh tampung dengan yang baru masuk. Klik button share dulu. Okay, so sementara anda nak share ni, saya just nak share dengan anda. Saya ada sediakan satu link dekat ruangan live caption ni. Okay, dekat description, anda boleh klik link tersebut. Itu adalah link untuk Telegram channel Invest For Me. Okay, so ialah satu program yang saya create khas untuk anda yang nak melabur dalam saham ataupun unit trust, tetapi anda tak tahu macam mana nak lakukannya, dan anda nak ada fund manager untuk laburkan untuk anda. Kalau anda nak cari servis perkhidmatan pelaburan, okay, so anda boleh klik link yang saya sediakan dekat ruangan live caption ni. Okay, Telegram channel Invest For Me. So klik dekat situ, follow saya di sana. Sebab saya ada buat sharing lebih banyak lagi macam mana anda boleh melabur tanpa anda perlu lakukan sendiri. Okay, kalau anda tak reti buat kajian saham ke, tak ada masa nak buat kajian saham ke, okay, semua anda boleh follow saya di Telegram channel Invest For Me. Akan ada information yang saya kongsikan. Okay, alright. Bro Martin, tak cukup coach, nak belajar lagi Dah klik button share okay, alright.
Okey. Dahaga ilmu ya. Okay, right. So terima kasih kepada anda yang masih lagi stay. Alright, saya doakan siapa-siapa yang stay, yang betul-betul serius nak belajar, siapa-siapa yang betul-betul nak improve hidup dia, nak berjaya buat profit, saya doakan anda semua berjaya, okay, untuk capai impian kewangan anda, okay, pada tahun 2021 ni. Okay, alright. Nana Indie House. Tuan, saya nampak tuan semalam. Ha. Betul lah tu, saya lah tu. Okay, alright. Okay, Azura Rajani. Saya memang cari further info tuan pasal fund manager. Belum habis menuntut ilmu. Thank you coach. Follow saya, klik link yang saya sediakan dekat ruangan live caption ni. Okay, nanti anda boleh dapat info lanjut lah. Ada program yang saya sediakan untuk anda ya. Okay, alright. So, saya dah kongsikan 3. So, kita pergi ke 4, boleh? Okay, right. Coach, ada trade saham di US tak? Jawapannya tak. Saya fokus kepada Bursa Malaysia sahaja. Bursa Malaysia di hatiku namanya ya. Okay, alright. So yang keempat, okay, kalau dah ready jom kita teruskan ya. Okay, saya pun tak boleh lama-lama sangat. Kejap lagi nak makan. Okay, lapar. Okay, alright. Yang keempat, okay, yang keempat, bila melabur saham, wang hanyalah angka. Okay, saya ulang sekali lagi. Bila melabur saham, wang hanyalah angka. Anda berlawan dengan diri sendiri. Itu yang saya belajar dalam sesi semalam, yang very powerful, yang saya rasakan saya nak worth sharing dengan anda semua. Okay, bila kita melabur saham ni, wang ataupun modal hanyalah angka. Okay, yang sebenarnya kita berlawan dengan diri sendiri. Okay, sebab tu orang tanya saya, berapa modal minima melabur saham? Berapa banyak kena melabur dalam saham ni? Sebenarnya modal tu adalah subjektif, mengikut anda masing-masing, mengikut anda punya simpanan dan juga berapa modal yang anda ada. Dan anda boleh bermula dengan serendah-rendah modal pun, tak kisah. Tetapi untuk kita berjaya dalam saham, especially nak kawal emosi dan nak hold for bigger profit, okay, kita bila melabur saham ni, kita jangan kita tengok wang tu ataupun modal tu sebagai nombor sahaja, sekadar nombor. Okay, bukan wang. Okay? Dan kita sebenarnya berlawan dengan diri kita sendiri. Bila kita lawan dengan diri sendiri, maksudnya kita kawal diri kita sendiri dan kita tak risaukan modal itu sebab kita hanya melihat nombor. Okay, maka kita tidak akan terlalu beremosi. Okay, sama macam kita tekan kalkulator. Tekan kalkulator, dia bukan duit kan? Dia adalah nombor, hanyalah angka. Jadi kita tak intact dengan nombor tersebut. Kita tekan 1 juta ke, 2 juta ke, 3 juta ke, negatif ke, tak ada apa-apa yang akan kita rasakan. So, macam mana kita nak train diri kita supaya lebih bertahan dalam emosi, dalam pergerakan harga saham yang turun naik, yang volatile? Jawapannya yang saya dapat adalah kita melihat saham ni, kita melihat wang hanyalah angka. Okay, bukannya sesuatu modal yang kita letakkan. Okay, dan kita sebenarnya berlawan dengan diri sendiri. Okay, saya tak pastilah anda faham ke tak apa yang saya kongsikan ni. Tetapi based on apa yang saya faham, okay, itulah rahsia dia. Itulah kunci rahsia macam mana nak berjaya dalam saham. Iaitu kita berlawan dengan diri kita sendiri. Bukannya kita melawan dengan pasaran saham. Bukan kita berlawan dengan harga saham. Bukan kita berlawan dengan modal kita berapa banyak ke, berapa sikit ke. Bukan. Okay, so inilah learning point yang saya rasa mind blowing. Okay, yang saya rasa perlu kita betulkan dalam mindset kita. Okay, yang kita belajar daripada pakar dalam saham ni, otai legendary dalam dunia saham ni, yang making millions. Okay, dia sebut kata, okay, wang hanyalah angka. Dan saya setuju. Okay, betul. Kalau kita fikirkan pasal modal kita dalam pasaran saham, kita tidak akan tenang. Duk asyik fikir je duit, modal, asyik nak hilang dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan kita tidak dapat konsisten dalam pasaran saham. Dan kita punya emosi sangat-sangat terganggu dalam pasaran saham. Okay, alright. So itulah dia yang keempat. Faham tak apa yang saya kongsikan keempat ni? Kalau faham, komen faham dekat ruangan komen. Cepat. Komen faham. Tekan. Faham. Okay, yang keempat. Okay, wang hanyalah angka. Anda berlawan dengan diri sendiri. Okay, boleh. Cuba komen faham. Dah tulis nota tak ni? Alright. Nur Hisham Abdul Rahim. Faham coach. Terbaik. Mona Marfuzah. Faham. Terbaik. Mazlan Muhammad Nur. Saya nak sebut nama anda ni. Rashidah Hanifah. Faham. Okey, terbaik.
Abdul Muhammad is watching. Abdullah Muhammad Reni Suraya, faham coach. Terbaik. Okay, Muhammad Izwan, faham. Jangan terlalu fikirkan nilai wang. Fokus pada apa yang nak anda capai dalam pelaburan. Betul? Okay, right. Terbaik. Kalau faham, Alhamdulillah faham. Okay. Alright. So, yang kelima. Boleh saya masukkan kelima? Okay, lepas tu kita dah boleh akhiri sesi live ni. Okay, yang kelima. Okay, Liana Hashim, faham coach. Maybe untuk fahamkan nombor 4 tu, kita tak boleh guna dana kecemasan kita. Kalau tak, memang kita tak tenang. Betul tu. Okay, faham ya? Okay, so yang kelima saya nak teruskan dah dekat pukul 1 dah ni. Okay, so yang kelima okay, yang kelima ni rahsia yang tersimpan lah. Okay, rahsia yang tersimpan rahsia yang kelima ni saya rasa dia akan jadi game changer untuk trade saham kita seterusnya lah. Okay, jawapannya adalah the power of trend line. The power of trend line. Okay, so nombor 5, poin yang saya kongsikan kepada anda adalah trend line ni adalah satu ilmu yang magic dalam pasaran saham. Magic. Okay, yang membuatkan kita akan nampak sesuatu counter saham tu boleh turun ke satu paras dan boleh naik ke satu paras. Di manakah dia akan pergi? Kita akan gunakan the power of trend line. Okay, trend line ni kalau kita belajar cara yang betul untuk buat trend line dan faham betul-betul macam mana nak lukis trend line, okay, maka kita akan dapat melihat pergerakan harga saham tu bergerak dalam satu channel yang jelas. Okay, dan kita tahu sama ada nak hold ataupun tidak, nak jual kat mana. Kita akan dapat tahu benda tu kalau kita dapat kuasai ilmu trend line. Okay, so Alhamdulillah dalam sesi kelas online saham bersama dengan Zam Saham semalam, saya belajar macam mana cara Zam Saham lukis trend line. Okay, dan macam mana kita membaca trend line tersebut dan kenapa trend line tu adalah satu ilmu magic dalam kajian saham. Okay, cuma hari ni saya tak dapatlah nak kongsikan dengan anda macam mana cara buat kajian menggunakan trend line tersebut. Okay, so kalau anda nak belajar, saya sarankan anda belajar dengan Zam Saham. Okay, boleh daftar dengan program dia. Okay, boleh bayar berapa pun harga, pergilah belajar. Sementara dia masih lagi, Zam Saham ni masih buat kelas. Okay, pergi belajar. Alright, dapatkan ilmu daripada orang yang betul-betul berjaya dalam saham. Okay, so saya kongsikan ni bukan nak promote ke nak apa ke. Saya just nak beritahu anda ada peluang untuk kita belajar dan adakah kita gunakan peluang tersebut untuk belajar. Apa yang saya buat hanyalah berkongsi. Apa yang saya boleh buat, sampaikan ilmu. Apa yang saya boleh buat adalah share pengalaman saya belajar saham. Alright, dan saya harap ianya membuka minda anda tentang peluang yang ada dalam pasaran saham ni. Alright, dan hopefully anda boleh berjaya juga dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, so ingat pesanan saya, kalau nak berjaya, invest for knowledge. Jangan kedekut nak belajar, jangan kedekut nak invest for knowledge. Saya adalah orang yang akan invest for knowledge. Bila saya nak kuasai sesuatu ilmu, nak buat sesuatu, saya akan mulakan dapatkan ilmu terlebih dahulu. Dan bila setiap kali saya dapatkan ilmu, saya implement ilmu dalam masa 24 jam. Dalam masa 24 jam, saya tulis semua ni. Saya akan pilih yang terbaik dan of course, semua kalau semua boleh. Dan saya akan explain kepada diri saya. Okay, this akan implement dalam masa 24 jam. Okay, jadi saya harap perkongsian saya dalam sesi live ini bermanfaat. Alright, dan membantu anda untuk berjaya dalam dunia pelaburan saham. Jom kita belajar lebih banyak lagi tentang saham. Alright, dan jadikan tahun 2021 ni pada tengah hari ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Okay, kalau anda rasa ilmu yang saya kongsikan ini bermanfaat, klik button share. Share kepada kawan-kawan anda yang berminat nak melabur saham. Okay, semoga ada manfaat sharing saya pada hari ini. Okay, so kita jumpa lagi dan jangan lupa untuk klik link yang saya sediakan dekat ruangan live caption ini. Okay, untuk anda follow saya secara percuma di Telegram channel Invest For Me. Belajar bagaimana untuk melabur menggunakan license fund manager. Alright, dan anda juga boleh melabur walaupun tanpa anda lakukan sendiri. Okay, kita jumpa lagi dalam sesi live akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Masri. You are TNM, you are the next millionaire. Jumpa lagi dan bye-bye.